wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita bertemu setelah mana kita cuti kuliah, bukan setakat tak kuliah, berjemaah pun berapa bulan dah. Jadi syukur kita pada Allah SWT pada malam ni kita dapat mula kembali berkuliah kitab akidah. Akhir sekali kita kuliah dulu 9 bulan 3. 9 bulan 3. Jadi kita akan sambung pada muka surat 16, iaitu bab berkenaan dengan sifat Allah SWT, dia sebagai pencipta. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Khalaqallahu al-asya'a la min syai'in. Wa kana Allah Ta'ala 'aliman fil azali bil asya'i qabla qawniha wa huwa alladhi qaddara al asya'a wa qadaha. Situ dulu. Khalaqallahu Ta'ala al asya'a. Allah Ta'ala telah mencipta benda-benda daripada tiada. Dan Allah mengetahui sejak azali lagi tentang benda-benda sebelum kewujudannya. Jadi dalam ayat, dalam petikan ini, Imam Abu Hanifah menyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni mencipta. Jadi selain daripada Allah SWT ni, itu adalah makhluk. Allah Ta'ala khaliq, yang lain itu adalah makhluk. Jadi Allah SWT mencipta benda-benda, sesuatu, sama ada benda tu dapat kita lihat ataupun tidak dapat dilihat. Sama ada benda tu ada sebelum kita ada, ataupun diciptakan oleh Allah SWT lepas daripada kita tak ada, ataupun semasa kita ada. Sama ada benda tu kita tahu sebagai ada ataupun kita tidak tahu sebagai ada. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian la min syai'in, tidak daripada sesuatu. Mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta benda-benda ni daripada tak ada kepada ada. Mana benda itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tak ada kepada ada. Ini yang membezakan di antara sifat mencipta yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita boleh mencipta, tetapi kita nak mencipta ni, kita kena ada banyak perkara. Pertama sekali, benda yang kita nak buat tu, dia kena ada benda asal. Kalau kata orang nak buat kek, tak, dia nak buat kek, dia kena ada gandum. Tak. Nak ada gandum tu, dia kena kisar dulu. Jadi nak kisar gandum tu, dia kena cipta alat, kena cipta mesin, kena cipta, kalau zaman dulu tu menumbuk, kalau zaman lain dia kena buh dalam kisaran dia tu. Jadi untuk manusia mencipta kek, buat kek, dia perlu pada banyak benda-benda. Sama ada benda ia akan jadi kek tu sendiri, ataupun benda ia membantu dia menjadikan kek tadi.
dia kena ada oven dah. Dia kena ada api. Jadi manusia mencipta benda-benda ni, dia mencipta kek ke, dia mencipta kereta ke, dia perlu kepada bahan-bahan. Kalau nak cipta kereta, dia kena cipta besi. Tapi besi tu siapa dia yang cipta? Allah. Daripada apa? Kalau mengikut ahli falsafah, dia kata tepat ke tidak tepat, wallahu alam lah. Mana kalau mengikut teori ahli falsafah ni, segala benda yang ada ni dia berasal daripada 4 unsur. Tanah, api, air, angin. 4 unsur ni. Jadi sama ada ahli sains lah ni dia boleh bahas lagi besi tu sendiri gapo, dia punya nama dia, nama besi tu. Kalau kata tanah, tanah tu dia ada bahan sodium ke, fosforum ke, gapo ke, kuprum, macam-macam ada. Jadi apa yang dibahas oleh ahli falsafah kita ambil secara mudah lah. Segala benda-benda ni yang ada ni dia berasal daripada 4 unsur ni. Daripada 4 unsur, api, air, angin, tanah. Jadi daripada benda ni manusia dia dapat mencipta apa dia nak. Dia nak cipta rumah, dia nak bina rumah, dia kena cipta bata. Nak cipta bata, dia ambil tanah, dia proses dengan proses dengan air, kemudian dia bakar api. Nak boleh kau hangus tu dia kena perlukan pada udara. Jadi keempat-empat unsur ni kalau tak ada, manusia tidak dapat mencipta. Begitu juga manusia tu sendiri, Allah SWT cipta daripada tanah kita ni, daripada tanah. Sama ada Adam tu sendiri ataupun kita ni. Kita ni unsur tanah juga. Sebab apa? Sebab hak kita makan. Kita makan pohon kayu, kita makan padi, kita makan air itik, apa semua tu ambil benda daripada tanah lah. Jadi daripada tanah kita tercipta. Tanah tu siapa dia yang mencipta? Allah. Daripada gapo? Kalau kita ambil kata-kata falsafah tadi, tanah tu dibuat daripada gapo? Maknanya Allah Taala sendiri cipta tanah. Yang mana Allah Taala cipta tanah tidak daripada apa-apa. Jadi apa yang boleh kita buat kesimpulan di sini? Allah SWT menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan angin, menciptakan api ni, ada di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni, Allah SWT cipta daripada benda, jenis benda tertentu. Manusia daripada tanah, binatang pun daripada tanah, pohon kayu pun daripada tanah. Ada juga yang Allah SWT cipta tidak daripada apa-apa. Allah SWT cipta malaikat daripada cahaya. Allah SWT cipta syaitan, iblis daripada api. Maknanya syaitan Allah Ta'ala cipta daripada apa? Daripada api. Jadi api tu dicipta daripada apa? Daripada tak ada. Maknanya daripada tak ada api, daripada tiada api kepada ada api, daripada tiada angin kepada ada angin. Jadi apa yang Allah SWT cipta ni, dia ada yang berasal daripada sesuatu benda, ada yang tidak. Maka di sini Imam Abu Hanifah kata la min syai'in. Allah SWT cipta benda-benda ni daripada tak ada. Jadi dia banyak dia sifat mencipta Allah Taala ni, mencipta daripada benda yang tak ada kepada ada, so daripada satu benda kepada benda yang lain. Daripada satu benda pada benda yang lain, seperti cipta manusia daripada tanah. Jadi tanah tu siapa dia cipta? Allah. Maknanya Allah Ta'ala Maha Kuasa, dia boleh menciptakan sesuatu daripada asal yang tak ada. Asal yang tak ada kepada sesuatu yang baru ada. Jadi dalam nota nombor 46 tu, Allah SWT mencipta setiap sesuatu daripada tiada. Dan Allah SWT Maha mengetahui tentangnya dalam keadaan ia belum ada. Mana sebelum ada tu Allah Ta'ala tahu dah. Seperti kita manusia lah. Allah Ta'ala kata inni a'lamu ma la ta'lamun.
Kalau kita baca ayat tentang Allah SWT beritahu memaklumkan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu itu kata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Malaikat tanya, adakah engkau nak ciptakan di atas muka bumi ini man yufsidu fiha, orang yang menumpahkan darah, man yufsidu fiha, orang yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma, aku ni lebih mengetahui daripada apa yang kamu tahu. Maknanya Allah Ta'ala dia buat ketetapan nak cipta manusia ni, dia tahu apa yang akan jadi kepada manusia nanti. Jadi apa yang Allah SWT cipta itu dalam ilmu dia. Kita berhenti situ nombor 4 pendek. Wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal. Dan Allah SWT itu bersifat dengan mengetahui pada azali lagi. Mana pada sedia ada. Jadi Allah Ta'ala ni kita kata sedia ada lah. Nak terjemuh lagu mana? Sedia kala sedia ada. Maknanya tiap adanya Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Sebab dia yang pertama. Kita ni hak ada ni, dia ada permulaan, ada tarikh lahir, ada tarikh kewujudan. Sejak bila ada. Yang ni sebelum waktu tu dia tak ada. Tapi Allah Ta'ala ni dia memang ada. Tak ada permulaan. Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, kana Allah. Kana Allah. Allah Ta'ala tu ada, walam yakun syai'un ma'ah. Tak ada satu pun bersama dengan Allah Ta'ala pada ketika itu. Kemudianlah barulah Allah SWT menciptakan alam ni. Barulah ada makhluk-makhluk. Jadi sejak azali tu maknanya Allah Ta'ala tu maknanya sejak sedia ada dia. Daripada wujud dia tu, wujud yang kita tidak dapat fikirkan, kita tidak boleh bayangkan, wujud dia yang tidak bersifat dengan ada permulaan. Sebab dia tu yang pertama. Dia yang pertama. Kalau kita kata orang mula-mula mari masjid, maknanya sebelum pada ni tak ada orang mari masjid. Itu kita boleh faham. Tapi Allah SWT ni kan Allah Ta'ala ni memang ada. Tak ada sesuatu pun bersama dengan dia, tak ada. Mana-mana makhluk, langit ke, bumi ke, aras ke, kursi ke, qalam ke, tak ada. Lepas itulah baru Allah Ta'ala cipta. Jadi Allah Ta'ala mengetahui sejak azali lagi tentang benda-benda sebelum kewujudannya lagi. Mana kalau ada baru tahu, itu orang panggil sebelum ni Allah Ta'ala tak tahu, ada tu baru tahu. Itu salah. Maknanya kalau kita kata saya tak tahu, baru tahu hari ni. Kepada kita boleh. Baru tahu. Kalau kita baru tahu. Bagi Allah SWT tidak ada sesuatu yang terluput daripada ilmu dia. Semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala. Sama ada benda sekarang ni, benda lepas, benda akan datang. Dia tak ada nisbah zaman bagi Allah Ta'ala. Sebab zaman masa ni dia cipta. Bila Allah SWT cipta masa, maknanya dia tidak terikat dengan seperti kita. Kita hak akan datang kita tidak tahu. Sehinggalah kita diberitahu. Jadi Allah SWT cipta makhluk ni memang dia tahu. Tidak kata lepas dia cipta tu baru tahu. Betul malaikat ayat kat aku. Tak ada. Tidaklah begitu. Jadi bila Allah SWT jawab kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, maknanya kita boleh faham, kamu jangan bimbang malaikat, bahawa manusia yang aku cipta ni aku tahu dia. Nanti dia akan buat apa aku tahu. Sebab apa? Sebab di kalangan manusia ni lah ada para nabi, ada para rasul, ada wali-wali, ada orang soleh, ada orang syuhada, ada orang jahat, ada orang baik, ada Fir'aun, ada Musa. Aku tahu belaka. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terlindung kepada Allah SWT.
Kalau kita kata Allah SWT ni baru tahu, kemudian baru kalau kita kata Allah SWT ni baru tahu, yakni sebelum dia tahu dia tidak tahu, itu dalam ilmu akidah dipanggil badak baru tahu. Itu mustahil bagi Allah SWT. Jadi Allah SWT mengetahui tentang makhluk dalam keadaan ia belum ada, sebagaimana setelah perkara itu ada. Begitu juga lepas tak ada pun, maknanya kalau kata orang itu mati atas dunia, dia mati, dia Allah Ta'ala tahu. Maknanya apa yang terjadi kepada manusia tu dalam kubur dia. Kemudian kata Imam Abu Hanifah lagi, wa huwa allazi qaddara al-asya'a. Allah SWT itulah yang menentukan qadar sesuatu, qadar benda-benda. Allah Ta'ala dialah yang menentukan takdir dan qada setiap sesuatu. Mana benda yang ada ni, dia ada takdir dia. Takdir ni kita nak terjemuh dengan mudahnya, maknanya benda tu ada dengan nyuka, dengan qadar. Maknanya ada kadar dia. Banyak mana? Kalau kita kata cuma mana? Kalau dia makan hari ni berapa takdir dia makan? Kalau berapa putih? Kalau air berapa titik? Begitu juga kalau kita nak buat rumah, kita ada juru ukur. Orang nak buat bangunan ni dia kena ada juru ukur. Dah. Mana dia apa? Dia boleh nilai bangunan setinggi berapa tingkat ni, berapa pasir nak, berapa semen nak, berapa. Kalau tak cukup tak jadi. Seperti orang tina wakil lah. Ya. Nak wakil sebutir tu 1 kilo berapa gandum nak, berapa butir telur, berapa baking soda dia, nak bakar lama mana, suhu banyak mana, minyak banyak mana, margarin banyak mana, dia kena ada qadar dia. Jadi kalaulah manusia dia nak dapatkan sesuatu yang teliti, dia perlu ikut qadar tadi. Maknanya kalau orang wakil tadi dia lebih gandum telur sikit, gula sikit, ataupun gula banyak sangat, maka tak jadilah seperti mana hak ahli dia buat. Maknanya bila dia tidak teliti, dia cuai, dia escape dalam beberapa perkara, maka tak jadi hasil yang terbaik. Jadi Allah Ta'ala yang mana atqana, Allah SWT buat sesuatu ni dengan teliti, dengan tepat, maka dia maha mengetahui dan dia telah menetapkan ukuran dia, qadar dia. Cukup qadar dia. Maknanya kalau kata Nabi Adam tu dicipta daripada tanah, Allah Ta'ala ambil tanah bahagian ni. Jadi sifat yang ada pada manusia itu dia akan warisi daripada jenis-jenis tanah yang dia diambil. Ada tanah kerah, tanah lembek, tanah liat, tanah kering. Jadi Allah SWT menentukan takdir dan qada setiap sesuatu. Allah SWT berfirman dalam nota 47 tu, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami akan setiap sesuatu kami mencipta menurut takdir yang telah ditentukan. Mana dengan ada sukatan dia, dengan dia ada komposisi dia, banyak mana. Allah Ta'ala telah tetap dah. Orang ni katalah takdir dia ni umur 70 tahun dah, 70 tahun. Kalau dia ambil darah cek di kesihatan dah, dalam analisis tu dia boleh analisis, mana dengan umur dia sekarang ni dah, umur dia 70 tu, berapa kandungan gula, darah, asid, gapo semua, tu be analisis. Mana kalau lebih tu maknanya telah larilah daripada hak Allah Ta'ala buat, hak asal. Dia kena cukup. Jadi Allah SWT cipta manusia
ada tu hak dia perlu. Dia perlu dengan umur dia tu gapo hak ada memang cukup. Kalau tak cukup dia akan jadi sakit. Organ tu akan terus berfungsi sampai bila. Kalau kata sel darah lah, sel darah kita ni dia ada hak mati, lepas tu diganti dengan hak hidup semua. Dah. Jadi Allah SWT tahu hak mana mati dan diganti tu, dia tahu banyak mana. Jadi kullu syai'in khalaqnahu biqadar, maknanya ada jumlah dia, ada ketetapan dia, ada kalau benda lain, setengah benda tu dia ada design dia. Dalam makna qadar juga. Kalau kita faham design tu, dah. Dia punya rupa dan isi dia. Dia ada cukup berlaku. Mana kalau kita ambil daging daripada tubuh kita ni, kalau kita analisis ada berapa peratus? Kita kata garam. Kalau orang buat kajian tentang bodrial, dalam bodrial tu gapo? Banyak mana ada. Dia punya vitamin tu, vitamin ni. Jadi Allah Taala tetap dah dalam buah durian tu gapo ada. Gapo tak ada. Gapo patut ada, gapo tak boleh ada. Allah Taala tetap dah. Kalau kata nak jadi satu benda, mana kalau kita mudah faham, kita tengok pada kerja buat kita. Sebutir kereta dia boleh gerak dengan laju, berapa kuasa kuda, maknanya pada technician dia tu, pada engineer dia tu, dia tahulah. Kalau tak ada gun ni tak hidup. Kalau ada boleh gerak sikit. Gerak tapi ngona terbabah. Jadi nak elak daripada ngona terbabah tu, kalau ngona naik puluh tak akan terbabah. Honanya ngona 200 km sejam biar tak babah. Jadi gapo kena ada, gapo tak boleh ada. Jadi sebab itulah bila Allah SWT cipta semua ni dengan takdir dia, maka di situ ada mizan, ada timbangan dia. Ada timbangan dia. Cukup sudah molek. Jadi umum kita faham kalau kata takdir ni kak, habis hayat kita. Sedangkan takdir ni dia luas. Apa jua ketetapan Allah SWT yang berlaku pada kita itu ada ukuran. Bila orang ni nikah, bila orang ni nikah, bila orang ni akan mati, bila orang ni akan dapat anak. Begitu juga satu hujan. Walaupun kita boleh buat ramalan cuaca, hanya tahu boleh buat ramalan je. Memang tepat setengah tu. Tapi hak dalam ilmu Allah Taala lebih banyak lagi. Hujan ni akan sini berapa titik akan turun. Daripada hujan ni gapo kalau kata menumbuhkan pokok atau tidak. Menyuburkan tanah ataupun tidak. Menyebabkan banjir ataupun tidak. Meresak tu dalam tanah sampai tahap mana? Dalam jangka masa lama mana? Takdir dan qada. Biasanya ulama menterjemah takdir ni maknanya ketetapan Allah SWT dari segi ilmu dia. Maknanya yang tersurat di Lauh Mahfuz. Adapun qada ni pelaksanaan kepada takdir tadi. Qada, maknanya takdir ni maknanya Allah SWT telah tetapkan sekian. Kemudian bila dia tetap dan dengan ilmu dia tu, dengan kehendak dia terjadi pada kenyataan, itu dipanggil qada. Jadi kita kena percaya bila mana benda tu sudah berlaku pada kita, yang ni qada, maknanya ini terdahulu tentang keputusan Allah Taala, ketetapan dia. Contoh kita kata, kita sepak, kita jatuh lubang, kita bawa kereta jatuh dari lubang.
Jadi jatuh dari lubang tu benda yang telah terjadi kepada kita, kita kata qada. Terjadi. Jadi terjadi ni, yang ni mengikut yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang tertulis di Lauh Mahfuz itulah takdir. Benda yang kita kata, contoh kita kata, dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam ketetapan dia, kita ni akan balik makan nasi. Dah, balik makan nasi. Kalau kata balik makan nasi, nasi lemuk, berapa puluh ekor ikan bilik. Dah. Jadi benda tu sekarang ni disebut pada sekarang ni terjadi ke tidak lagi? Tidak terjadi lagi. Tapi sudah ada ketetapan. Kita balik tu makan nasi itulah. Sesar sepinggan. Maknanya telah terjadi takdir tadi. Jadi sebab itulah setengah ulama kata al-qadru bin nisbati ila al-ilmi wal qada'u bin nisbati ila al-fi'li. Maknanya apa yang terjadi itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta. Wala yakunu fid dunya wala fil akhirah syai'un illa bi masyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Tidak ada sesuatu di dunia dan di akhirat, tidak ada sesuatu di dunia maupun di akhirat kecuali ada dengan kehendaknya. Maknanya hak barang nak, bagi Allah Ta'ala nak, barang itulah jadi. Bila innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kun itu menggambarkan kepada apa? Kehendak dia. Yakun ada, itu menggambarkan kepada Allah Ta'ala mencipta. Innama amru, sebenarnya urusan Allah Ta'ala ni, bila dia nak sesuatu, dia kata kun, jadi, fayakun, maka ada lah, jadilah. Jadi semua ni urusan Allah Ta'ala. Innama amruhu, sesungguhnya urusan dia. Semua ni urusan Allah Ta'ala. Allah SWT ni dalam surah Ar-Rahman tu kita baca, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah SWT ni sibuk semacam. Sibuk. Dan setiap waktu dia dengan urusan dia. Mana dia cara pada makhluk dia. Itu panggil Rabbul Alamin. Itulah hak kita kata sifat qayyum dia tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana dia tegak berdiri mengurus makhluk-makhluk dia. Jadi urusan Allah Ta'ala ni, mana urusan mencipta, urusan menghidup, urusan mematikan, urusan memberi rezeki, urusan memuliakan, urusan menghina, urusan semua benda, itu adalah urusan Allah SWT. Jadi hak dia nak, hak dia buat tu, itu adalah kehendak dia. Jadi di sini Imam Abu Hanifah kata, tidak ada sesuatu di dunia dan di akhirat kecuali ada dengan kehendaknya. Maka tak ada lah orang panggil sebagai benda kebetulan. Tak ada. Terjadi dengan kebetulan, apatah lagi benda tu terjadi di luar daripada kehendak Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Sebab benda yang ada ni, dia ada dengan kehendak Allah Ta'ala. Ilmu dia, kalau kata benda tu ada di luar pengetahuan Allah SWT, itu menandakan sifat lemah, sifat jahil. Jahil lah kita kata. Jahil ni maknanya tak tahu. Jahil ni maknanya kita tidak tahu hakikat satu benda, itu panggil jahil. Jadi benda yang ada ni Allah SWT ciptakan dengan kehendak dia, dengan ilmu dia. Kalau manusia dia nak cipta sesuatu, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu.
Kalau dia buat cipta sesuatu jadi, kalau kata manusia, dia buat satu benda tanpa ilmu tapi jadi juga. Tapi bila nak ulas mula, belum tentu dapat buat seperti mana dia buat tadi. Tahu-tahu jadi. Kita bubu tubik warna ni. Dah katalah kita beli cat. Dah. Beli 5 warna. Kita pun nak campur sikit. Tak tahu hak ni ambil banyak kali. Berapa kali tu? Berapa sukatan? Tera. Puk tubik warna ni. Dah. Memang warna ni. Maknanya kita tak tahu tubik warna tu. Bukan dalam kehendak kita pun. Tiba-tiba tahu-tahu warna ni. Bila kita nak baca sekali lagi, tak tubik dah lah. Sebab kita tak tahu banyak mana kita ambil tadi. Tak tahu. Jadi Allah SWT dia ada sifat ilmu, dia ada sifat iradat. Mana benda yang dia nak tu benda dia tahu. Keputusannya, maknanya benda ada ni dengan kehendak Allah Taala, iradat dia, ilmu dia, keputusan dia, kehendak dia, ketetapan dia, dan tertulis wa katabahu, dan dia tulis di Lauh Mahfuz. Allah SWT catat di Lauh Mahfuz. Fi kitabim mubin. Maknanya tersurat di apa? Dalam lembaran yang agung. Kita kata Lauh Mahfuz. Mana tertulis. Jadi ditulis tu apa? Allah Taala berhajat ke tidak? Ni orang panggil masalah pentadbiran lah. Supaya kita kata Allah Taala ni, apa Allah Taala ada malaikat? Kita lewat sendiri kau. Ada. Memang Allah SWT nak zahirkan kudrat dia tu, kerajaan dia tu dengan dia adakan malaikat-malaikat. Ada hamba-hamba yang melaksanakan. Bukan kata Allah Taala ni lupa, bukan Allah SWT tak tahu. Tak, memang itu cara dia. Bukan dia berhajat. Sebab kita kata Allah SWT istiwa atas aras. Adakah Allah SWT berhajat pada aras? Tidak. Itu maknanya benda-benda makhluk ni, maknanya bila dikaitkan dengan Allah SWT, pen ke, malaikat ke, hatta segala benda-benda ada kita, kewujudan kita ni pun bukan hajat Allah Taala. Begitu juga semaya kita, puasa kita, bukan Allah SWT berkehendak kepada semaya dan puasa kita, tapi itu kehendak dia. Kehendak dia. Kehendak dia tu bukan, tidaklah menyebabkan dia tu berhajat. Mana Allah Taala bersifat berkehendak. Kehendak dia tu, keinginan kehendak dia tu tidak bermaksud dia tu berhajat. Tidak sama sekali. Dia tidak berhajat pun. Cuma dia nak menzahirkan keagungan dia, kekuasaan dia. Jadi di sini ada kehendak, ada ilmu, ada ketetapan dia, dan tertulis di Lauh Mahfuz. Nombor 48 tu, berdasarkan kepada kenyataan ini terdapat 4 peringkat dalam beriman dengan qada dan qadar. Maknanya dalam bab takdir ni, takdir Tuhan. Kita semua kecek bila mati kita takdir, terimalah takdir. Bila cegat, takdir Tuhan nak buat ke mana? Jadi semua kita ni gapo-gapo kita kata takdir. Sebab takdir ni satu ubat yang paling mujarab untuk menenangkan kita bila berlaku musibah. Kita lega, hilang rasa bersalah. Kerana kecuaian kita ke, kesilapan kita ke, berlaku satu benda, jadi kita tahu bagi nak jadi. Bagi Allah Taala nak, kita nak buat macam mana? Setelah kita jaga ikhtiar apa semua, tahu kita accident contoh, jadi Tuhan nak kita kata. Jadi itu akan, bila kita faham benda ni takdir daripada Allah SWT, maka kita akan tenang, kita boleh ambil langkah baru. Orang contoh kita tahu, orang mati bini, orang mati bini dia sedih apa semua, jerit apa semua, maknanya kita boleh faham dia tak boleh terima takdir. Dia tak boleh terima takdir. Jadi
bila dia tidak dapat terima takdir, maka dia tak boleh geraklah ke hadapan. Gapo patut dia buat? Cari hak baru ke gapo ke. Jadi bila kita letak benda ni adalah takdir Allah SWT, maka cerah putih mata kita. Tidak kata gelap, tidak kata oh Tuhan benci kat aku, Tuhan nak hukum aku, tidak. Setengah orang dia kira Allah Taala telah hukum dia, Allah SWT tak sayang dia, Allah SWT tak cara dia, tidak. Jadi di sebalik takdir ni kita kata ujian Allah Taala kepada kita. Memang peraturan Allah SWT atas muka bumi ni lagu tu lah. Kita berkata langit tidak selalunya cerah. Ada gelap, ada hujan, ada panas. Begitulah. Dia keadaan tu dia ada, kita kata ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada senang, ada susah. Jadi itu takdir Allah Taala. Jadi dalam bab takdir ni, perbahasan tentang takdir ni biasanya ulama kata tak usah bahas bab takdir Tuhan. Maknanya kita membahaskan benda gaib, luar daripada ilmu kita. Mana tak boleh bicara dengan dalam. Jadi kadang-kadang menyebabkan setengah orang ni dia kira sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir. Siapa orang curi pun dia kata, apa awak curi? Boleh ikat dia. Takdir Tuhan. Itu salah. Memanglah dari segi dia curi itu takdir Tuhan. Berlaku kecurian. Sebab ada juga orang nak curi tapi tak jadi. So, dia memang niat nak curi tu. Bila nak ambil tu, dia tengok ada orang, tak jadi. Tak jadi. Jadi hak dia nak tu tidak berlaku. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, berlaku sesuatu memang dengan kehendak dan takdir daripada Allah SWT. Cuma kita tidak boleh ambil kesempatan di atas takdir tadi untuk buat alasan atas dosa kita. Buat alasan untuk buat dosa. Maknanya biasanya ahli maksiat lah. Ahli maksiat ni kalau tanya dia buat apa curi, dia kata takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Kalau kata kepada penzina, dia kata takdir Tuhan juga. Jadi benda tu memang betul. Betul dari segi akidah. Tapi kita kena tengok lepas pada tu. Lepas pada tu. Orang beriman, ada dia kata, saya ni kalau tanya dia apa awak zina, tak suka awak boleh zina. Dia kata takdir Tuhan, awak lagu mana? Jadi kita kena tengok lepas pada tu dia berzina lagi ke tidak. Kalau dia berzina lagi, maknanya alasan dia tadi memang salah. Dia buat alasan dia dengan takdir Tuhan. Tetapi orang ia jaga agama dia, tiba-tiba berlaku maksiat, dan dia kata ni takdir Tuhan, dia beki, itu hak sebetul. Maknanya benda tu nuak gua, benda terjadi. Macam kita kata, kita baca dalam hadis-hadis Nabi, zaman sahabat dulu ada sahabat yang berzina kan. Kita tak faham, ni kata macam mana dia boleh zina. Kita kata takdir Tuhan. Cuma demo tu mari serah diri kepada Nabi untuk minta dihukum. Tidak kata lepas daripada sekali-sekali, pas sekali-sekali. Tidak. Itu maknanya buat alasan nak menjadikan maksiat sebagai, menjadikan takdir dengan alasan untuk buat maksiat. Tu salah. Salah. Orang beriman dia tidak sunyi daripada kesilapan, dan bila berlaku kesilapan dia menyesal, dia bertaubat, dia tidak buat, itu hak betul. Kadang-kadang ada juga orang yang baik dah, dia tidak dapat menerima dia buat maksiat. Ada. Menyebabkan dia lekat situ. Dia lekat situ. Maknanya dia apa? Dia mari aku semaya tapi zina. Dah. Tapi curi. Lepas tu dia pun zina tak ada tapi tak semaya dulu. Dia berlaku, kita kata dia kira
Dia berkuasa segala-galanya atas diri dia. Macam kita katalah, orang yang kita kata 40 tahun dia tidak pernah tinggal semaya subuh, katalah. Tiba-tiba satu hari dia tak semaya subuh, sudah pukul 10 pagi, pukul 8 pagi. Kalau dia benar-benar ahli ibadat pada Allah SWT, dia tidak akan mengutuk diri dia. Tapi kalau orang itu dia rasa dia selama ni buat ibadat berdasarkan kepada ilmu dia, kesolehan dia, apa semua, dia tak nampak bahawa selama ni dia semaya tu kerana mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah Ta'ala, maka dia akan kutuk diri dia. Dia akan rasa bersalah. Sebab apa? Sebab dia kira hak dia boleh semaya ni selama 40 tahun tak tinggal, ini kerana diri dia semata-mata. Dia tidak menganggap itu taufik, rahmat, hidayat daripada Allah Ta'ala. Jadi bila terjadi begitu, dia pun mengutuk diri dia. Dah dia jadi apa, nengung, nak semaya zuhur tu baru betul mula keadaan. Tu tanda dia menganggap dia tu soleh kerana diri dia, kerana amalan dia. Jadi dia kena terima takdir lah bahawa hak terjadi pada dia tu memang Allah Ta'ala nak lagu tu, nak dia tak semaya. Jadi bila kita faham benda ni, barulah kita boleh faham kadang-kadang kita kata, macam mana sahabat ni dia boleh zina, sahabiah ni dia boleh zina sama Nabi. Quran turun, suasana duduk dengan Nabi, tiba-tiba boleh buat maksiat. Jadi benda tu benda bagi nak jadi. Tapi apa yang dia dapat kita pelajari daripada mereka tu, itu mereka segera bertaubat. Dia tidak buat alasan. Jadi dalam nota 48 ni, dalam bab takdir ni ada 4 peringkat. Kalau kita beriman dengan takdir, ada 4 peringkat. Secara ringkas kita sebut di sini. Peringkat yang pertama, kita kena beriman dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu. Yang kedua, Allah SWT mencatatkan ilmu dia dalam Lauh Mahfuz tadi. Dia suruh malaikat. Yang ketiga, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak. Dan yang keempat, Allah SWT menciptakan hak bagi dia nak tadi. Maknanya 4 peringkat ni Allah SWT tahu apa yang terjadi, dan dia arah pada malaikat, dan malaikat dia arah pada qalam, pen, dia pen akan tulis. Allah SWT mencipta qalam. Qalam ni akan mencatat segala-galanya, dan hak dia tulis, hak dia tahu tu hak kehendak dia. Hak akan jadi ni, hak ditulis tu hak kehendak dia. Kehendak dia. Kemudian hak dia nak ni, kalau tak jadi, mana yang lemah, maka akan jadi, akan berlaku. Jadi beriman dengan takdir ni pada hakikatnya kita beriman dengan 4 perkara, 4 peringkat. Beriman dengan ilmu Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala memerintahkan qalam itu mencatat, Allah Ta'ala berkehendak, dan kehendak dia ni mesti jadi. Kalau tidak, dia lemah. Jadi itu insya-Allah kita akan bincang akan datang lah. Macam mana perincian dia tu. Setakat tu saja, kita sebagai gori lah. Hamba kira gori pada ustaz-ustaz lain ni, sekadar tu lah. Apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.